Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi untuk menceritakan satu lagi topik yang agak menarik disebabkan ramai daripada kita sekitar lebih pada 20-25% sebenarnya. Kalau di negara barat seperti di US dah hampir 40 hingga 50% daripada mereka yang tinggi kolesterol. Di Europe average-nya secara purata 40%. Di Malaysia kalau kita boleh kejar nak jadi negara maju juga, kita pun dah hampir mungkin dah 2-30% tu biasa. Berarti 3 orang daripada 10 orang rakyat Malaysia, kalau you check darah, kolesterolnya dah over ataupun paling-paling rendah pun borderline. Sebabnya anda saja yang tahu dan kita semua jangan pura-pura tak tahu, sebab kita nak belajar malam ni. Kadang-kadang orang tersalah hari bulan sampai kalau dah tahu pada bila result-nya kolesterol tinggi, dia langsung tak mau tempuh kolesterol. Adakah ini betul? Dan soalan topik kita pada malam ni adalah jangan kata kolesterol tu jahat, kecuali ramai dah jawab tadi. Saya tengok waktu petang saya review balik you all punya feedback, kata kecuali LDL. Wah, dah pandai, berarti you dah faham tentang HDL, LDL semua. Namun semua tu saya akan bagi tahu pada malam ni sama ada mitos atau kepercayaan lama yang belum diperbetulkan sampai lah ni. Orang masih lagi, termasuk kita orang doktor ni pun masih lagi ada dia punya memori lama yang sukar untuk kita tukar ataupun nak bergerak atau nak berhijrah. Orang dah sampai ke bulan, kita masih lagi kat belakang. Itu yang kita nak betulkan malam ni. Jadi lemak, cuba tulis kat sini siapa suka lemak. Jangan risau dan jangan malu kita berkawan malam ni kan. Kita tulis dulu siapa yang suka bahan-bahan atau makanan yang berlemak, dan tak mungkin kita tak suka. Soal betul tak betul nanti kita cerita. Suka dulu. Okey, siapa suka tekan yes, I suka bahan-bahan berlemak, benda-benda yang ni lah, ada fat ni, sedap betul lah. Okey, kepala ikan ke, lemak, daging yang best, tak kisah, telur semua pun boleh, you tulis kat situ dulu. Okay, malam ni bukan kita nak kata apa yang tak boleh atau apa yang boleh, kita cuma nak berceritakan sebenar-benarnya apa dia. Lemak, okay dah, tulis dah kat situ. Suka? Okay, ada yang tak suka sini? Okay, right. Baik, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang sudi tekan like, tekan share dan tekan love, apa-apa je yang boleh tekan, you tekan lah. Okay, sebab kita ingin mengajak seramai mungkin, sebab zaman sekarang kanak-kanak sekolah pun dah ada masalah kolesterol. Jadi kita berbetulkan dulu kenapa kolesterol tu boleh ke tak boleh diturunkan sampai ke peringkat yang boleh kita terima, body kita boleh terima, dan adakah figure-figure lama tu masih boleh dipakai yang you tengok di lab tu. Boleh? Jadi ilmu ni harus you belajar dan kita kongsi bersama. Baik, lemak yang saya kata tadi yang datang daripada makanan, sebenarnya itu daripada makanan. Tapi yang ilmu pertama you kena ingat ialah body kita sendiri boleh buat kolesterol tu sebanyak 75%. Cuma 25% saja yang datang daripada makanan. Boleh ingat ni? Jadi sebab tu kita tak perlu bimbang sangat sama ada kita makan secukupnya atau tidak. Maksudnya kalau you rasa-rasa you makan terlebih tu, you control sedikit. Sebab apa? Tak perlu sampai tinggi melangit makanan daripada luar tu. Tapi perlu tak perlu kolesterol ni? Perlu tak perlu lemak ni? Jawapannya perlu sangat. Jadi walaupun kita cuma perlukan nak tambah lagi 25%, itu pun wajib kita tambah elok-elok supaya dia mencukupi 100%. Sebab apa? Body kita ni kalau tak cukup, dia akan mengganggu you punya cell membrane. Saya ulang, cell membrane tu maksudnya dia punya cover, setiap sel tu dia punya selaput dia tu, cover dia tu, dia kena setiap sel ada kolesterol. Saya ulang, setiap sel, tak kira kat mana, tisu mana, organ apa, asalkan ada sel je, dia ada covering dia tu, mesti ada kolesterol. Kalau tak ada kolesterol, sel membrane you cepat rosak ataupun tak boleh berfungsi. Termasuklah dengan kulit sekalipun. You nampak macam kering-kering semua kat luar ni kan, kalau dalam tu nampak macam bolehlah kalau dikatakan berminyak dan sebagainya ataupun ada cecair, tapi di luar pun setiap apa yang dinamakan sel perlukan kolesterol. Nombor 2, hormon. Sebab tu orang perempuan kalau tak cukup kolesterol, saya dulu kerja kat Majlis Sukan Negara. Saya masih ingat lagi 2-3 orang pelari jarak pertengahan 800 meter dengan yang lari jarak jauh. Selalu ni mereka tu sampai tinggi kuruh kering dah, faham tak? Kalau you ambil dia punya body mass index, tak body mass index, maksudnya kolesterol dia orang lah, kalau secara cakap kampung ni tak ada langsung dah. Habis
sampai tak cukup pun, makan pun tak berapa lalu, kadang-kadang jenuh nak apa orang kata pegang tangan mereka heret suruh makan juga pun mereka dah tak lalu lah, training kadang-kadang letih kan. Jadi mereka punya period tak ada tau, sampai 6 bulan, kadang-kadang setahun pun baru sekali je period. Jadi kalau perempuan tak cukup tak ada period, you bayangkanlah macam mana keadaan badan mereka, betul tak? Kalau tak kahwin lagi tak apa juga. So hormon itu yang perempuan. Lelaki pun kalau tak cukup kolesterol, dia punya testosteron pun tak boleh buat. Maksudnya tak di dalam paras yang mencukupi. Jadi kalau testosteron tak cukup, macam mana cerita adik you, faham tak? Jadi you punya masalah libido semua tu, masalah sterility, fertility dan sebagainya tu, jaga-jaga baik. Semua ada kaitan dengan perlukan kolesterol. Seterusnya, you punya brain. Otak kita kalau tak cukup kolesterol, termasuklah dengan saraf-sarafnya sekalipun, banyak memerlukan kolesterol. Faham? Satu lagi, kalau you pernah dengar bile kan, yang hijau dalam kita punya daripada liver keluar simpan kat gallbladder untuk kita tarik makanan-makanan yang berasaskan kepada fatty acid ataupun lemak tu. Okey, nak kita macam larutkan dia, perlukan bile. Dan bile tu diperbuat daripada apa? Cepat. Tentulah daripada kolesterol juga. Okey, of course kalau kolesterol tu sampai melangit tinggi, sampai you tak cukup air, tak minum, digestion, tak cukup tidur semua, kadang-kadang dia boleh kering sampai boleh jadi gallbladder stone pula. Itu cerita lain. Tapi asal usulnya kolesterol yang diperlukan sangat untuk dibuat bile. Faham tu? Okey, baik. Dan bile amat diperlukan, you faham vitamin D untuk kita punya tulang dan sebagainya. Dan yang kata kalau kena matahari tu kan, kalau kena matahari saja, tapi kalau tak cukup kolesterol di bawah kulit kita ni, vitamin tu tak boleh ditukar, okey, menjadi vitamin D yang boleh diguna pakai untuk tujuan tulang dan sebagainya. So jaga baik-baik, semua asasnya ada kaitan dengan kolesterol. Jadi kalau you kata kolesterol tu jahat, kecuali selalunya semua teka LDL saja kan. Sekejap lagi you akan tahu LDL tu pun you tak boleh kata dia jahat. Saya ulang, LDL pun tak boleh dikata jahat. Jadi perkataan nomenclature ataupun nama panggilan jahat tu saya nak cuba hapuskan malam ni juga. Sebab apa? Tuhan tak pernah menjadikan sesuatu tanpa kegunaan, tanpa manfaatnya. So, mulai sekarang, saat ini juga kita kena hapuskan perkataan bad cholesterol or good cholesterol. Semuanya good sahaja. Satu perkataannya good or bad is good. Baik. Last sekali ialah untuk mata pun. Kalau tak ada kolesterol pun tak boleh. Jadi banyaklah. Lepas tu bila kita bahagi dua pula, kolesterol ni bila kita, ataupun fat ni bila masuk dalam badan kita kan, dia mula makanan. Bila dia masuk ke bahagian perut kita, dari proses, lepas tu sampai kat bahagian small intestine ni, bila datang dengan bile semua, dia dapat absorption. Okey, dia pecah, lepas tu dia akan masuk ke dalam liver. Daripada liver tu akan keluar sebab triglyceride ni ataupun lemak yang telah dikemaskinikan tu, dia tak boleh berjalan sendiri. Dia tak boleh pergi ke mana ke sini ikut suka hati dia. Dia perlu transport, dia perlu van ataupun orang panggil courier service. Tahu, kalau tak ada courier service ni, dia duduk je lah kat office tu, dia duduk je kat gudang tu ataupun di kawasan kat situ je floating around, dia tak boleh pergi mana-mana. Jadi sebab tu saya kata LDL tu tak boleh dikata jahat. Sebab kalau tanpa LDL, dia tak boleh bawa diri dia pergi ke mana-mana yang diperlukan. Kan saya kata keperluan tadi daripada otak, ke mata, ke kulit, ke semua sel-sel diperlukan. Semua satu badan sampai ke ujung kaki pun diperlukan kolesterol ni. Termasuk nak buat hormon, nak buat kerja-kerja fungsi lain perlukan kolesterol. Faham? So, kalau tak ada LDL, macam mana dia nak berjalan? Jadi siapa kata LDL tu jahat? Sebab kita dah tahu sangat, tanpa LDL, kolesterol ni tak boleh bergerak. Jadi jahat ke LDL tu? Saya nak tanya you, jahat ke? Sebab selalu orang kata, sebab kalau LDL tu tinggi, dia akan nanti tampal-tampal, dia tutup-tutup jalan pembuluh darah kita. Kalau kat otak kena stroke, kat jantung kena apa? Jadi heart attack. Kalau kat kaki jadi deep vein thrombosis dan macam-macam lah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya
asal usul bukan kerja LDL. Dia sebenarnya kalau tak ada LDL ni, lagi lama dah kita rosak badan kita, lagi cepat dah kita dapat masalah-masalah yang sebab asal usulnya kenapa LDL tu cepat nak pergi hantar kat pembuluh darah yang dah mula rosak tu. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Bukan sebabkan dia yang merosakkan pembuluh darah tu. Sebab tu orang kata dia jahat. Sebab dia tampal banyak triglyceride kan. Banyak ditampal yang dipanggil LDL tu, low density lipoprotein tu, rupa-rupanya cuma sebagai pembawa kepada tempat-tempat yang diperlukan. Okey, kat mana yang diperlukan? Contoh, kalau you bayangkan pembuluh darah, okey, kadang-kadang dia ada radangan. Tahu radangan tak? Inflammation. Jadi kadang-kadang macam you bayangkan jalan raya, ada tempat yang berlompat-lompat, tak ada kan? Ada jalan raya yang dah rosak-rosak. Jadi kalau bayangkan dalam badan kita yang rosak-rosak tu inflamasi lah. Sama ada kat perut ke, masalah terutama sekali kat pembuluh darah kita ke, dalam pembuluh darah selalunya ke bahagian jantung, ke bahagian otak, ke bahagian kaki, semua tu orang risau sebab you bayangkan lining tu berlopak-lopak. You boleh bayangkan tak kalau kereta nak lalu nanti habis rosak semua, tayar-tayar boleh meletup-letup, pecah-pecah pun. Jadi kerja si LDL ni ialah untuk selain daripada memberi tempat-tempat yang diperlukan secara harian, dia juga membantu untuk menampal lubang-lubang ataupun loophole ataupun pothole ni. Kau faham tak? Dia pothole ni semua ni kita kena tutupkan dia. Jadi kerja dia menutup lah, tutup. Tetapi kalau jalan tu masih rosak lagi kan, dia tampal lagi, betul tak? You pernah tengok jalan macam tu, kadang-kadang tak sama. Bila tak sama tu nanti dia kena cuba samakan balik. Tapi lama kelamaan tak sempat dia nak samakan lagi, ada lagi radangan. Maka dia pun tutup lagi. Kerja seterusnya ialah ada lebihan tempat jalan raya yang ditutup ni, yang dah kotor-kotor, yang lebih-lebih, yang orang kata apa, excess, ekstra tu, kerja siapa pula nak tarik balik? Kerja dia dah hantar saja. Yang nak ambil keluarkan lebih-lebihan tu, nak patah balik ke liver supaya diproses balik, okey, ataupun nak diguna pakai balik ke apa-apa, dia nanti ataupun dinyahkan nanti oleh liver, dia perlukan HDL, high density lipoprotein. Jadi berarti LDL dengan HDL ni adalah dua beradik. Mereka baik, dua-duanya baik. Jadi kenapa orang kata dia ni jahat, dia ni baik? Saya rasa sebab itulah orang takut kepada kononnya triglyceride ni. Takut sangat pada lemak. Saya tak kata you kena makan lemak sampai berlemak-lemak badan, tak. Saya kata jangan salah bulan pada mulanya fahaman tu. Sebab tu doktor bagi apa? Kalau you tinggi kolesterol, cepat dia bagi apa? Bagi ubat. Ubat nama apa? Siapa tahu? Tulis kat situ. Nama yang ujung-ujungnya selalu habis dengan berkaitan statin. Levostatin lah, banyaklah ujung-ujung tu always ada statin tu ke. Jadi statin ni sebenarnya, ubat statin ni buat saya, kalau you punya result, ni tadi ada orang tanya, kalau bawah pada 200 ataupun sampai 200, walaupun agak-agak ada borderline sampai 230 pun masih lagi you steady, tak ada pening kepala, tak ada tangkap kat leher ni lah, takut sampai high blood pressure lagi ke pula kan, kadang-kadang boleh terasa juga. Kalau you masih lagi rasa normal, badan you sihat walafiat dan sebagainya, 239 pun masih normal lagi. So tadi ada orang tanya sampai maksimum berapa baru you nak kena makan ubat. Kalau saya antara 200 sampai 245 ataupun 250 maksimum. Kalau you masih sihat walafiat, you kena cuma jaga diet, jangan makan statin apa lagi. Ini saya punya nasihat. Walaupun doktor setengah yang dengar saya cakap ni takkan percaya dan takkan benarkan, sebab dalam lab report, kalau 5.2 tu dia dah mula nak bagi dah statin. 6 dia tetap bagi. Kalau 6.2 kalau tak makan dia marah you. Tapi saya akan bagi you sampai 6.5. Terutama sekali kalau you atas pada umur 5-60. Lagi tinggi umur you lagi dibenarkan ada sikit lepas pada border pun tak apa. Ada kelonggaran. So jangan terlalu kelang kabut nak makan statin. Kalau you bawah pada 230, 220, masih lagi tak tempuh 240, saya kata apa, kalau macam umur saya 250, saya masih lagi tak makan statin. Sebab apa?
Saya tahu ada cara yang lebih alami, natural. Saya akan cerita di ujung program ni. Baik, kita habiskan cepat. Statin ni sebab takutnya apa? Dia ada masalah risiko sampai 300 dia punya kesan sampingannya. 300. Saya bagi 5-6 cukup malam ni. Ada masalah Parkinsonism, ada masalah coenzyme Q10 yang jaga jantung tu, yang jaga untuk otot kita pun ada gangguan dengan statin ni. Dia mengganggu saraf, ada lagi masalah liver, masalah endocrine ni, masalah hormon, masalah kalau ada ataupun belum ada kanser dan sebagainya. Jangan membiasakan dengan statin ni. Tadi saya kata masalah jantung kan. So kalau masalah-masalah macam ni, kenapa tak diceritakan? Kenapa takat borderline 200, 210, 220 atau 5.4, 6.0 kan? Yang 200-an tu miligram per desiliter. Kalau yang 5 something tu kan, atau 4.9, 6.0 itu dipanggil millimole per liter. You tengok you punya unit lah. You faham-faham lah kan? Lagipun kalau you tak hafal tak apa. Dalam lab report tu kan dia ada dalam bracket, dia ada julat dia, betul tak? Julat antara A ke B. Asalkan you masuk dalam tu, you dah okey. Tapi untuk kolesterol, saya benarkan you up sedikit. Pasal apa? Ini adalah lab yang pakai style lama punya. Style baru dah ada kajian yang membenarkan you tinggi sedikit. Yang penting jangan terlalu rendah pula. Bukanlah you akan lingkup badan sampai jadi pengsan, koma apa-apa, tak. Tetapi you akan ada banyak masalah yang saya kata tadi kan, macam perempuan tak ada period dan sebagainya sebab terlalu rendah you punya kolesterol. Kalau bawah pada 2 tu dah tak ada apa dah kolesterol dalam badan you pun. Selalunya kalau bawah pada 3, bawah pada 3.5 tu dia akan very very low already for me. Yang penting juga you tengok LDL, HDL itu sebagai fahaman. Doktor akan explain kat you yang ada ratio kan, total kolesterol bahagi dengan HDL tu. Okey, yang tu agak mustahil juga. Ada rasionya, jangan tinggi daripada 4 atau 5. Okey, dia selalunya kena total kolesterol bawahnya LGL tu, HDL tu janganlah tinggi daripada 4. Okey. Sebab kalau tinggi pada 4 tu berarti total kolesterol tu terlalu tinggi dalam badan you. Yang penting ialah saya nak bagi tahu kat you apa penyebab utama kolesterol ni naik. Itu yang paling mustahil. Ramai orang dia selalu menyalahkan cuma bahan-bahan yang berlemak saja. Barang diingat, bukan saya nak kata you boleh makan lemak mulai malam ni, tak. Saya cuma nak you faham supaya you jangan menyalah orang yang tak salah. Sebab lemak saja bukan sebab utama. Bukan sebab utama. Yang paling utama ialah disebabkan, siapa tahu? Gula. Apa kaitan pula gula dengan lemak ni? Memanglah kalau you dah belajar sedikit daripada saya dulu, gula ni racun utama dalam hidup kita. Terutama sekali gula pasir tu, faham tak? Jadi ataupun gula yang you tak nampak, karbohidrat yang telah diproses kan, banyak kali kita cerita yang jadi biskut, jadi roti, jadi donat, jadi kek, jadi macam-macam lah kan, buat daripada tepung semua tu. Dan last sekali punca utama ialah trans fat. Trans fat tu adalah minyak yang telah dibuat daripada bijirin seperti soya, matahari, bunga matahari ataupun minyak jagung yang telah diproses sampaikan dah original bijirin tu dah minyaknya pun dah jadi lain macam. Yang tu yang penyebab utama. Trans fat yang goreng berkali-kali, minyak sampai jadi hitam semua tu, yang ni lah sebenarnya penyebab utama kenapa kolesterol you tinggi melangit. Maklumlah makanan Malaysia, siapa boleh lawan dengan dia punya kuih muih. Sebab apa? Yang ni yang akan menyebabkan penyakit-penyakit sehingga kan you bermasalah. Kan saya kata stroke, penyakit jantung, penyakit-penyakit yang boleh combine sekali dengan diabetes pula, dengan high blood pressure. Ni ubat-ubat nak jadi blood pressure lah kalau tak jaga. Jadi LDL dengan HDL kita clear, tak ada yang jahat, semuanya baik. Semua ada kerja masing-masing dan Tuhan dah bilang sama mereka, awak pagi elok-elok, tampal jalan elok, yang seorang lagi tolong bersihkan, HDL bersihkan. Habis. Kita nak bagi kat you formula untuk menurunkan kolesterol ni secara natural. Yang paling natural ialah makanan. Start dulu dengan D&D diet. Saya dah ajar kat you all gitu kan. Hati-hati kalau betul-betul tinggi sangat you punya kolesterol tu, ambil buah-buahan yang kurang manis sedikit, boleh. Buah-buah macam biasa, makan nasi yang secukupnya.
sayur sayuran lebih, not a problem at all. Hari cheat day 2 kali seminggu you boleh dibenarkan. Kalau nak makan ikan pun boleh, sikit-sikit. Telur yang saya recommend kalau betul nak makan, nak cheat lah. Okey, lain pada tu balik kepada diet kita, puasa kita semua ikut betul. Air kita, celery kita semua ikut betul. Okey, makanan tambahan yang dibenarkan untuk nak mencepatkan turun ni ialah bali. Ataupun makanan-makanan yang datang daripada beras perang. Semua bijirin-bijirin yang belum diproses bagus sekali. Okey. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Oats, ramai orang kata oats, okey, tapi semua ni saya tak galakkan you makan belah pagi. Kalau nak makan belah tengah hari ataupun malam. Pelik sikit tetapi terpaksa. Dan gantikan susu. Kalau nak masuk dalam oats tu pakai apa? Pakai santan. Okey, ataupun pakai susu bijirin lah, seperti almond milk, faham tak, rice milk. Sekarang ni ada macam-macam lah, ada soya milk dan sebagainya. Lepas tu semua ke kacang atau bijirin boleh, semua jenis legume, beans semua boleh. Lepas tu kalau boleh ambil MCT oil, medium chain triglyceride. Saya cerita nanti apa minyak-minyak tu, tapi kita habis dulu dengan sayuran-sayuran yang menghijau, semua boleh. Okey, untuk asalkan dia ada fiber yang mencukupi, serat, first class. Tapi kalau dia refine sampaikan you dah jadikan kuih, memang tak boleh dekat langsung. Okey, kalau nak cepat baiklah. Lepas tu avocado memang terkenal. Okey, satu nama ni mana-mana you pergi pun kalau nak turunkan kolesterol, ada kaitan dengan blood pressure sebenarnya, iaitulah garlic, bawang putih. Jadi bawang putih tu terpaksalah mulut you berbau sikit 2-3 bulan ni, nak bagi turun dulu, lepas tu you nak kurangkan sikit, tak apa. Alright. Yang penting ialah omega 3 terkenal sekarang ni. Of course you dah tahu omega 3 tu ambil Sacha Inchi Oil lah kan. Baik, kelapa sawit boleh tak boleh? Jawapannya boleh, sebab dia ada vitamin E, ada squalene, bagus, ada beta carotene, very good. Ini semua untuk kebaikan, untuk mengkontrol. Saya tak kata merendahkan kolesterol sampai jatuh bawah 3-4 dia punya unit tu, milimol tu. Boleh tak boleh faham? Okay, sebab kita nakkan kolesterol, jangan sampai bawah pada 3. Okay. Olive oil, yes, omega 9, very good. Siapa tak kenal olive oil kan? Satu lagi habatus sauda. Jadi sebab tu kalau you pernah dengar kita keluarkan Sacha Inchi Oil, kita keluarkan Haba Gel, kebetulan. Tapi dia juga mententeramkan you punya kolesterol yang kalau terlalu tinggi. Saya ulang, kalau terlalu tinggi. Satu lagi, orang kata kalau saya bagi formula ni nanti you copy elok. Sebelum kita lupa, exercise secara yang ringan-ringan. Boleh. Panaskan badan selalu. Saya tak langsung, metabolisme you pun meningkat. Dan kolesterol yang lebih-lebihan akan orang jadi kontrol. Siapa yang buat keto diet, insyaAllah kalau dia turun, silakan. Saya tak ada masalah apa-apa. Jangan sampai kalau you salah ambil minyak-minyak yang tak betul kan, kalau naik tinggi sangat, you kena tengok balik formula you. Faham tu? Okey, saya tetap ikut kita punya program, iaitu DND diet, no sugar, complete, no susu, zaman moden, no yang ada mata ada kaki. Untuk sekurang-kurangnya 5 hari seminggu. Dibenarkan cuma 2 hari untuk you mungkin ada nak cheat day lah. Okay. Hari-hari kenduri dulu-dulu kan banyak hari Sabtu, Ahad tu kenduri. Baik, sekarang tiba masanya saya bagi kat you satu daripada favourite dapur rumah kita punya pun boleh buat ni. Dia punya formula. Boleh copy Baik, ready. Kita perlukan garlic lebih kurang 3 ulas lah kan. Garlic, bawang putih 3 biji tu, okey, lebih kurang medium size. Bawang putih Nombor 2, halia yang lebih kurang 3/4 ataupun paling banyak 1 inci lah. Dia punya size tu agak-agak sederhana, halia. Lepas tu cari daun ketumbar. Tahu daun ketumbar tak? Yang hijau-hijau tu yang kita buat. Perempuan tahu lah. Okey, you ambil segenggam. Lepas tu you sediakan 3 ni dulu. Satu lagi persediaan ialah you perlukan garam bukit sikit, lebih kurang 1 sudu teh, dan black pepper 1 sudu teh juga. Okey, sudu teh tak payah penuh-penuh sangat, just enough aja. Okey. Dan lepas tu you ambil lebih kurang 1 sudu makan
green tea. Pernah dengar green tea yang daunnya sahaja? Ambil daun, jangan ambil air, ataupun jangan ambil dia punya uncang dia. Saya nak daun tu. Okey, jaga kalau you dah ada semua ni, jangan salah pula nak masak air, sebab saya perlukan 3 cawan air yang telah dimasak formulanya, ataupun cara resipi nak masak tu. Siapkan, nak buat masak periuk ni, siapkan air yang dah menggelegak ataupun dah kita boil dia elok-elok. Okey, disiapkan awal tadi, dah siapkan kan, tapi jangan blend dia, bawang putih dengan halia tu, you kena tumbuk dia macam buat sambal lah, macam tumbuk, macam orang kata pecah-pecahkan dia, tak payah sampai lumat sangat, tak, kita cuma nak dia pecah. Sebab apa? Allicin yang ada dalam bawang putih tu perlukan, bila dia keluar dengan baunya sekali, kadang-kadang sampai nak berair mata tu, yang tu betul. Biar agak kasar sikit, you masukkan dalam air yang tengah mendidih tu, you masukkan sekali dengan sayur saya kata tadi, ketumbar, dan ketumbar tu lebih kurang 5-10 minit. 5-10 minit tak cukup. Kadang-kadang bawang putih dengan halia tu perlukan kadang-kadang 10 hingga 15 minit pun. Agak-agak berapa lama yang boleh air daripada 3 cawan turun ke 1,5 cawan. Jadi you dah cukup masak 3 bahan tadi, ketumbar, halia dan bawang putih. Sekarang you tutup api, you masukkan 3 bahan yang saya kata disediakan, macam saya kata tadi, garam 1 sudu teh kecil, satu lagi black pepper, lada hitam, dan 1 sudu teh besar yang dinamakan tadi saya kata green tea. Make sure you tutup api dulu. Pasal apa? Kita tak nak dia tengah menggelegak, you masukkan teh hijau tu, sebab teh hijau tu pahit nanti kalau dia tengah terlalu panas airnya. Biar dia dah ditutup api, lepas tu you tutup, biarkan sampai agak suam, you tapis, minum. Sebab airnya tinggal 1 cawan, paling-paling 1 cawan setengah. Itu cara buat masak periuk lah kan. Boleh buat macam tu. Kalau you rajin, eksperimen ni kalau you buat betul-betul, tak sampai hari-hari kena. Sehari sekali, semasa perut you kosong lagi. Jangan nak dekat dengan makan tengah hari ataupun anytime masa perut you kosong, boleh. Sehari sekali saja pun dah cukup. Nak buat macam ni kalau boleh setiap hari selama 2 bulan. Tengok result you lepas 2 bulan apa jadi. Kalau dia tenteram, saya guna perkataan tenteram, saya tak kata dia turun mendadak sampai kan rendah. No, kita tak nak macam tu. Kita nak daripada 240 kalau result you miligram tu, ataupun daripada 6.5 dia turun 6 pun tak apa, dia turun 5.5 pun cukup. Kalau dia turun 4.8 ataupun 5.0, alhamdulillah lah, daripada you sampai 7 tadi ada orang tanya saya 7 nak buat macam mana. Cepat-cepat you ikut apa yang saya cerita ni. Ada benda you kena hindar, ada benda you kena tambah. Maksudnya makanan, minuman, ikut D&D diet, insyaAllah. Semuanya bergantung kepada diet sebenarnya. Dan cukup tidur, yang paling mustahak. Sebab dalam tidur, ada benda you tak payah beli pun, namanya growth hormone. Diperlukan untuk growth hormone tu proses, repair semua-semua sel yang LDL tak sempat bantu ke, HDL tak sempat bantu kan. Dia pun banyak kerja siang, malam bagi you punya liver keluarkan hormon lain pula. Okey, namanya growth hormone yang membantu membetulkan keadaan perjalanan fiziologi badan you. Okey, siapa ada yang minyak kelapa darah pun boleh gantikan olive oil, no problem. Habis. So, boleh tak makan nasi lain daripada brown rice? Boleh. Nasi lemak boleh. Kan benda-benda yang kita dah belajar dulu. Nasi yang nak jadikan dia resistant, orang panggil starch resistant, supaya tak cepat jadi gula, akan tak jadi glycogen cepat. Nasi yang telah diproses jadi nasi sejuk satu, selalu saya cerita, biar sejuk dulu, masuk peti ais pun tak apa, makan nasi tu. Jadi kurang jadi gula, kurang jadi glycogen, kuranglah jadi lemak dia nanti. Okey, baik. Nasi biryani, nasi minyak, asalkan dia di cover oleh minyak-minyak baik, alhamdulillah boleh. Alright, yang tak boleh margarin semua janganlah. Okey, bahan-bahan yang you nampak macam hari raya ni kan tak lama lagi kan, terlalu mentang-mentang kita suruh cheat day, janganlah pula cheat day. Tak apa, every day masa cheat day tu sampai 4 kali makan semuanya,
yang patut dihindari, tak masuk akal lah. Bila kita kata cheat day pun bersederhana lah. Okey, cukup dulu. Hari ni dah cukup waktunya, dan saya mendoakan anda selamat. Namun sesiapa pun berhati-hatilah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Dan sudi-sudilah mendoakan kepada semua kawan-kawan, semoga kita sihat walafiat. Stay well, stay safe.